Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar semua? Waalaikumsalam, boleh dengar. Okey, masih Aiman Fikri dan Aiman. Yang lain okey? Najihah okey, boleh dengar? Boleh, sir. Okey, insyaAllah kita mulakan dengan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk pagi ni kita terus straight pada lab 4. So actually lab 4 ni kita dah masuk common emitter amplifier. So apa yang saya dah highlightkan pada dua last class minggu ni dengan minggu lepas. So actually the common amplifier yang apply in industry actually best adalah common emitter bias ataupun common emitter circuit. So maksudnya kita jarang lah guna common collector atau common base. So kita akan go through common emitter amplifier. Okay, so untuk common emitter amplifier ni kita punya objektif kita kira. So untuk certificate kita nak selidik dari response of ni kita punya part ataupun transistor kita guna itu 2N3904. Actually ni NPN bila N tu maksudnya NPN bukan PNP. And second determine the maximum output. Okay, you akan saraskan untuk you tengok berapa maximum output supaya you punya berapa maksimum yang you boleh selaraskan pada input supaya output tu tak terklip ataupun tak terpotong. Dan the effect of adding emitter kat sini. Okay, actually kita akan masuk sikit chapter 5 tapi tak apa. Chapter 5 actually banyak calculation in AC analysis. Oleh perasan chapter 4 kita hanya go through detail DC analysis only. Betul? Tu yang chapter 4 lah. Di mana ada empat parameter yang selalunya kita cari, iaitu IB, lepas tu kita cari IC, tu kita cari VCE. Sorry, IB tu sekali dengan IC lah. IC sekali, kedua VCE, IC dengan IB tu adalah input dan output, VCE output kita, ketiga IC saturated, dan keempat adalah VCE cut off. Itu biasa. Itu untuk chapter 4. Maksudnya chapter 4 lebih kepada 4 parameter in DC analysis. Boleh faham in DC analysis. Maksudnya calculation kalau you tengok semuanya DC analysis. So untuk chapter 5 kita akan masuk calculation in AC analysis. Itu dia punya pembezaan lah. Tapi untuk kita punya lab 4 ni, untuk analysis kita tak masuk kira-kira sangat pun. Walaupun kita masuk dalam chapter 5, tapi untuk lab 4 ni hanya satu formula saja, iaitu AV, iaitu gandaan voltage, iaitu Vout divide by Vin, itu saja. So saya rasa yang lain tu konsep tentang chapter 5. Itu saya akan masuk sikit dia punya overview supaya you all tak miss. Okay, saya tak nak detail tentang theoretical punya part. Yang ini dah dalam kelas memang dah kita orang kata detail lah kita belajar. So saya tak nak go through detail. Okay, ini kita punya circuit. Kita punya circuit So ini kita punya circuit, you boleh nampak input kita AC dan output kita AC, manakala kita punya DC as a indicator to kata specify the Q point. Maksudnya kita nak spesifikkan kat mana Q point dia, kat mana transistor ni dia beroperasi. Tu yang part yang you kena aware.
Okay. So kita ada disease analysis. So untuk disease analysis kita dah banyak belajar dan formula ni pun dah ni. Dan untuk lab 4, kalau tengok pada circuit ini, so what type of bias yang kita implement? Kita ada fixed bias, kita ada emitter bias, kita ada voltage divider bias, and last kita ada voltage feedback bias. Okay. Boleh seorang sebutkan which one antara 4 bias circuit in common emitter amplifier untuk check lab 4 ni kita guna mana? Hamzah Syami. Oh, Hamzah Syami. Ada di talian? Hamzah Syami? Ada di ujung talian? Cut on ke ni? Zamani. Saya. Okey, ada di ujung talian Terima kasih menjawab. Okey, okey, antara 4 tu untuk lab 4 ni kita guna mana? Bias mana ni? Emitter sir. Emitter. Okey, Emitter bias. korang emitter bias ni. Okey, nanti tengok balik kita punya apa ni. Sebab kalau fixed bias 1, 2, 3 sahaja. Kalau emitter 1, 2 saja. Kalau fix 1, 2 saja, ni tak ada. Maksud kita short. Kalau emitter bias 1, 2, 3. Betul. Tapi kalau voltage divider ada 1, 2, 3, 4. Actually ni voltage divider bias. Voltage divider bias. Boleh Apa ni? Zamani. Okey Zamani. Ni Boleh voltage sir. divider. Okay, voltage divider. You nampak ada RB, ada 2 resistor R1 and R2. You tahu actually voltage divider bias. Okay. So ni kira-kiranya ni formula seperti mana dalam kuliah dalam kelas untuk you all hari yang dulu saya apa yang saya rasa. Okay, ni gain of amplifier. Okay, untuk pre-lab you calculate dulu. So you masukkan dalam, you buat satu kertas putih dalam A4 kertas putih. You lukis balik table 1 ni. And you tunjukkan how you calculate the value of VC, VE, VB, VCE, IB, IC and IE. But VVE dengan VCC you tak perlu calculate lah. Itu you just ambil daripada circuit, and VVE memang fix. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter. Dalam pre-lab ni you kena tunjukkan the detail calculation. Ada persoalan? Takut timbul persoalan yang sama nanti. So saya tak nak macam tu lah. Okay, boleh? Untuk pre-lab A So untuk pre-lab B tak perlu you buat sebab ini memang kita punya part lab. So kalau dekat exactly lab, okay lah you buat simulation first and you compare dengan real. Tapi sebab kita memang simulation saja, sebab kita tak boleh masuk lab, so kita only simulation. So yang B ni you boleh abaikan. Okay, yang A jelas saya nak ada 7. So you kena buat lah calculation detail yang you dapat ke 7 parameter. Okay, ni kita punya equipment. So dalam kita simulation kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni tak payah 7, 4. So boleh buka pada kita punya Pro Tools. So boleh buat new project. Sangat-sangat lag ni. Oh.
jawapan. Okay, schematic, yes, ini no. Hanya schematic saja, layout yang apa tak perlu. Okay, dia nak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ada 5 parameter. So 5 parameter, dia tekan P ni. So tengok balik, yang pertama 10K. So 10K, letak kategori resistor, sub kategori terus ambil 0.5 watt. Senang. So yang ambil 10K, ambil paling atas lah. Okay, dah keluar. Okay, itu first device yang kena ambil. Yang kedua 3.9K. Okay, resistor the same method, half watt. So memang dia only one satu je lah. Okay. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah 1.2K. 1.2K. Okay. So resistor and saja. So memang anuman lah. Senang. Okay, next. 680. 680. So 680. Resistor and half. Okay, kat sini ada dua. 680 dengan itu mati lah. Resistor half tadi. Half watt sebab dia dimension tadi half. 68 ohm 68. So okay. So 68 dah, 680 pun dah. Okay. Sebab kat sini dimension half watt. So you kena aware lah kat situ. Sebab tu saya ambil half watt tadi. Okay, next 470 microfarad. 470 U. Terus. So ambil kapasitor. Ambil sama ada yang bawah pun boleh. Atau yang ambil atas pun boleh. Macam ni elemennya senang lah. Kita terus mention microfarad. Okay, ni memang kita nak polar. Kita nak polar, kapasitor polar. Yang ada polarity. Okay, selesai. The next transistor 2N3904. So kita buat just type saja 2N3904. Okay, transistor tu ada tu. Yang paling atas. So yang bawah bipolar. Bipolar. Okay. Okay, dah. And next, okay, disposable supply tak, itu dah. In term of device saja, yang cuma itu just equipment saja. So first saya ambil dulu transistor. Okay, kita nak 3 kapasitor yang kita akan gunakan. And next, ni berapa ni? 10. Okay, 10K. Tak nampak. 10K 3, 1.2K, 3.9K, 680, yang last 680. Okay, first boleh susun dulu lah. Okay. So, untuk kita punya generator jangan lupa kita ambil mesin macam biasa. Mesin. Okay. Okay. Okay, C1 kita letak sebelah sini sebab dia bersama dengan input. Lepas tu kita tengok balik kita punya circuit. Okay, 10K kat sini. 10K 1.2K kat bawah. 10K kat atas. Rotate. Satu point 2K kat bawah. Okay, lepas tu 680 atas, 68 bawah. 680 atas. Di sini lah. Nampak 8 bawah.
Okay. And then kita ada C2. Okay, ni C2 kita. Dan kita ada C3. C3 connect pada, kita parallel pada RE. And the last kita ada load. Load dekat sini. Okay, so boleh sambung. Sebelum tu oscilloscope satu kena ada, boleh baca. And next kita akan ada kita punya ni lah, DC generator untuk kita punya ni. So kat sini you dah kita dah tahu dia make sure DC, bagi DC, dan dia boleh blink sebagai 15 volt. Dan you kena set lah voltage 15. 15 sebab 15 volt. 15 volt Okay, lepas tu next adalah kita punya ground. Okay, tu boleh connect lah. Boleh connect pada setiap circuit. Okay, tengok balik. Kita connect dulu. Okay, and the next adalah connection atau ni lah. Ni V in sebab kita tengok soalan tengok soalan Mrs. Indonesian. Dia minta cari V in sebab kalau tengok, sebab saya buat connect terus untuk AC Mrs. Dia mention situ VS and V out. Saya buat VS and V out. V out lah. Ni akan out kita. And the next, kalau tengok pada soalan DC Genesis dia minta sambung DC emitter to measure IB. To measure IB. So ambil you punya DC emitter pada sini lah. Dan nak letak pada IB. Okay, IB nak letak kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Atau kat sini? Soalan lah. Ada yang boleh tolong jawab? Okay. Ada yang jawab? Okay. Nak sambung kat mana? IB. To measure IB, current IB. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Pilih kat mana? Satu saya. Satu. So rekod ke? Memang rekod. InsyaAllah rekod. Satu. Sini satu, ni 2, ni 3. Kalau satu. Satu. Satu.
Satu rasanya. Ya, rasanya. Dah rasa-rasa lah. Okay, kalau ini you punya IR1. Ini IR2 dan ini untuk DC analysis, kapasitor ni akan stop sebab dia tak bagi ya. Sebab ni akan bertindak bila kapasitor in DC analysis, dia akan open circuit, dia akan terbuka, so tak boleh lalu lah. So sempang tu dekat sini dengan dekat sini, IR1 ni IR2. So kan kalau you sambung kat sini tak tepat lah, dia nak masuk. So yang paling tepat adalah betul-betul sebelum dia masuk kat B. Betul sebelum masuk kat B lah. Dan bila sebut emitter, you kena sambung sesiri. Sesiri ingat IB nilai dia, IB selalunya nilai dia berapa milliamp atau microamp atau amp. Selalunya IB dalam microamp. Hopefully you kena ni lah. So you kena setting kat sini microamp. Okay. Okay, boleh connect. So kita kena parallel lah. Kena sesiri ya. Okay, ni dah tepat. Okay. Jadi dah lengkap data kita. Cuma kena set our input lah. Iaitu small, iaitu VPP kita 30. Okay, kita punya output kita punya input 30 milli V peak to peak. And kita punya frekuensi 5 kilo. So 5 kilo. Amplitude nak set apa? Kalau 30 milli peak to peak, so amplitude yang atas. Amplitude ni kat atas. Kalau peak to peak atas ke bawah. Peak to peak 30. Kalau atas saja berapa? 15 15. Tuan, 15 mili ya. Tadi 30 mili, so 15 mili. Okey lah. Okey. Okey, saya down. Kita pergi circuit. Alhamdulillah. Kita boleh run lah. Kita punya ni. Nah, okey. Ni saya buat kat sini lah. Okey, kita hanya guna A dengan B saja. So C boleh tutup. D pun boleh tutup. So first you selaraskan jadi kosong. Dan B pun sama, kita selaraskan jadi kosong. Okey, in default memang dia punya orang kata resolusi saiz per kotak tu dia akan samakan 455. So nak ubah pun tak apa sebab ingat yang channel A kita dah cakap tadi 3 kita masukkan 15 mili, terlampau kecil bang. So you kena saraskan balik. Dia nampak macam tegak kan? Nampak macam tegak, sebenarnya tak tegak. So you buat balik. Nampak? Okay. Dan kita boleh laraskan balik lah kita punya ni. Okay. Nampak macam ni, 50 micro. Sebab 5 kHz. Frekuensi kita 5 kHz. So maksud dia kita punya time adalah 1/5k ataupun kalau sini lebih kurang 0.02 1 bagi 5 berapa? 0.2. 0.2. So 0.2 mili. 0.2 mili 0.2 mili. Itu dia punya time. Kalau tengok sini saya laraskan 50 micro. So ni 50, ni 100, 150, ni 200. So 200 micro. 200 micro samalah dengan 0.2 mili. Betul lah. Memang kita set 5 kHz pun. Boleh nampak bacaan tu? Hopefully you nampak lah. Perkiraan tu. Sebab kita punya apa? Kita tak pastilah. Kat sini ada ke tak ada. Ni tak ada apa-apa.
Tak ada. Picture pun tak ada. Tak ada? Tak ada. Jangan guna benda ni. Okay. Okay, betul. Dan tengok kita punya channel 5 mili. Channel A. Itu yang ni horizontal. Saiz paksi X. Ni paksi Y. Vertical. So paksi X 5 mili. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Betul lah. 30, 30. 30 mili. Volt peak to peak. Betul lah. Kita set. Dan kita tengok output kita. 5. Dia set 5. You nak besarkan pun boleh. Boleh nampak. Okay. 5. Okay, ni 0.5. Maksud ni 0.5. 1. 1.5. 2. 2.5. Lebih kurang 2.5. So dia besarkan daripada apa ni. You boleh ingat tadi kita punya nilai input 30 mili peak to peak, volt peak to peak. So ini kalau ni 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. So 5 volt peak to peak. 5 volt peak to peak. Maksudnya you boleh kira lah benda ni. Clear So clear. So sebab saya terus buat connection antara AC dengan DC senang. Buat sekali je. So first you tengok lah, you boleh jawab. Okay, kat sini relap you dah kira. Untuk lab, you kena measure. So make sure dalam you punya video, you kena tunjukkan macam ni you measure VC, VE, VB, VBE, VCE, IB. IB saya dah tunjuk. Ni IB ni. Ni IB. So kalau nak kira IC dengan IE, so you kena buat kat sini IC dengan IE kat sini. Di sini kita make sure lah. Boleh you nampak lah. Macam pula macam ni. Okay. Ni saya tunjuk contoh satu je. Saya boleh nampak. So sama juga emitter. DC emitter. Okay, DC emitter. And you buat tape. You kena sambung lah. Positif. Minus. Okay, ni IE. Ni contoh IE. Dan selalunya IE dalam milliamp. Ni contoh. Okay, tu contoh yang ni. Okay, contoh saya ambil nak kira VCE. Ni biasalah VCE. Okay, VCE. VCE ni C, ini E. So you ambil lah, senang. Parallel kan. Betul. Okay, ni VCE. So maksud dia sebab voltage you kena parallel. So maksud dia apa? Kat sini ada VC. VC you kena ambil daripada sini. Macam ni VC daripada sini je. Tapi kalau VC daripada sini sampai ke sini. Kita tukar lah. Tak boleh you faham lah. Nanti saya nak tengok macam ni you baca VBE. So kat sini ni contoh ni VCE. Ni contoh VCE Dan selalunya bacaannya volt. Ni volt. Kita tengok dulu volt. Kalau voltmeter. Okay, ni contoh saya ambil bacaan apa ni? Ni saya buat ni. Okay, ni bacaan untuk apa ni? V apa? Ni boleh VBE. Apa? VBE. VBE. Okay, kalau VBE daripada sini sampai sini saja. Sebab ni B, ni E. Kalau VB maksudnya daripada B sampai ground. Bila sebut B,
VC atau VE daripada C ke ground. Kalau VE daripada E ke ground. Kalau B daripada B ke ground. Dia faham? So ni B ke ground. Kalau E pula daripada ambil lah. Automatic DC 2 meter, you buat lah. You sambung daripada sini ke sini. Tu VE. Kalau VC daripada sini ke ground. Tu je. So saya tunjuk satu saja. So you nampak konsep dia sama je untuk you nak measure VC dengan VE. Okay. So VE, VB, VC. Satu ni ni. Ni hopefully tak ada masalah. VBE senang lah. VBE you kena measure kan? Measure. VBE nak measure pun boleh. Tak masalah. You boleh buat lah macam ni measure. Daripada sini ke sini. Sini ke sini. Okay. So you boleh, ni contoh saya simulate. So ni calculation dia. Okay. Nampak IE is 11.9 mm. Okay, ni VCE. Ni IB. Kali ni adalah VB. Okay, VB. Okay, so tu yang kita tunjukkan lah. Okay, selesai kat situ untuk GCS analysis. From recorded, okay, you compare lah. Okay, what the value of alpha and beta. Ini ambil based on calculation. Formula. Maksud dia yang you dah record kat sini, you masuk dalam formula, you dapatlah alpha dengan beta. Dan compare lah dengan relap yang you dah kira tadi. So, saya cakap tadi relap you kena buat dekat satu orang kata clear ataupun 1F4 sheet lain. Satu kata botol yang lain kosong. You lukis lah. Yang you tunjukkan cara kira detail. You compare kat sini lah. Okay, kat situ how does using this with the effect operation of the common multiplier. Okay, kat situ you boleh try tukar ni dengan satu another amplifier lah. Dan satu transistor lain. Mungkin you boleh ambil transistor ni secara mudah lah yang you boleh buat. Mungkin 2N. Banyak lagi transistor kalau you buat di sini 2N bipolar. Okay, sini banyak lagi. 2N1711 nampak 1893. You boleh pilih mana-mana. Yang penting dalam same kategori iaitu 2N. Ni pun biasa kat ni. 2N22 ni pun biasa juga yang kita guna. So banyak boleh pilih 3703. Ni tapi kalau kat sini ni PNP lah. Kalau ni NPN. Kalau boleh compare apple to apple lah. Maksud dia kalau NPN dengan NPN. Sebab apa? You kena tengok pula lah dekat sini. Tu N3904 yang saya guna ni. Ni tengok datasheet dia. Okay, datasheet. Kau tengok sini. Okay, ni V-Share. Ni company V-Share yang buat. Company ni, V-Share ni actually dia punya base dia kalau tahu dekat Israel. V-Share ni actually company Israel. Tapi kat Melaka je. So ni buat benda ni saya tak pasti kat Melaka kat mana. V-Share ni kat Melaka kat Kubung, kat rumah saya. Ini NPN. Ini datasheet, contoh datasheet saya dah tunjuk anda macam mana nak baca. Untuk beta, selalunya dia terus dia tak tulis beta dalam simbol kat sini. Dia akan ambil DC current gain. Okay, dia akan ambil DC current gain. Boleh faham? Kalau you ambil beta, beta 2N kan, dan dia akan mention dia tengok berapa value dia boleh tengok lah. Ni selalunya akan compare lah. Ni kalau rating 2N3055 lah. Cuma apa yang saya nak tunjuk kat anda, ni contoh dia tak lagi. Okay. Jadi tu saja. Sebab ada dua.
Okey, dalam kita punya apa ni dalam kita punya uh, apa ni datasheet ni dia labelkan beta sebagai HFE, isi current gain. Kalau tengok you punya typical ni yang kata fixed value kita guna lah. Macam ni untuk 3904 dia punya beta adalah 300. So you boleh tengok balik kat sini, you boleh pilih salah satu. Macam contoh saya pilih 3704. Ni saya kat internet 2N3704. Okay, 2N3704. Okay. So you boleh tengok berapa dia punya beta dia. Datasheet lah. Datasheet instrument ke macam ni ni boleh. Okay, ni Texas measurement. Terbalik dah pula. Okay, kita tengok ni HFE ni. Dekat ke bawah. Step tu. Nak kena ni pula. Dia tak nampak. Saya tengok kat sini. Boleh tak? Okay. Untuk dua kotik lah. Ini kali. Okay. Untuk 39704 ni. Dia punya HFE maksimum 300. Dia punya minimum 100. Ni dia punya part lah. Dia boleh nampak dia punya berapa maksimum. Lebih kurang lah. Macam 3904 tadi. 3904 minimum sama 100 dan 200. Okay, ini sama. You boleh ambil apa ni satu contoh lain lah. Boleh kalau tengok sini kita ada banyak ni. Kalau boleh you select different beta. You faham? You kena ambil different beta untuk you jawab soalan ni. Boleh you attach sekali lah dia punya apa ni attach sekali you punya datasheet untuk compare lah berapa beta. Okay, boleh? Okay, saya nak terus pergi pada axis analysis. Okay, axis analysis dia suruh modify, tak ada modify pun sebab dia just tambah ni. Kalau tadi dia tak buat awal-awal, dia tak ada tambah ni. Macam saya terus buat tambah lah. Saya terus buat siap senang. Okay, dia letak BS. Dan dia kata apply small, kita dah apply dan connect, kita dah connect dan sketch. Okay, you kena sketch ni. Ni sketch. Okay, frekuensi dah cakap tadi, in peak to peak pun tahu, voltage divider tengok sendirilah berapa yang kita dah set tadi. Apa ni? Ni. Kita tengok voltage divider you ambil yang ni 5 mili. Untuk peak, untuk V in untuk V out dia punya voltage divider lain. Macam ni voltage divider you letak dua-dua lah parameter. V in berapa, you slash V out berapa. So V in ni 5 mili, V out 0.5. Okay, voltage gain. Voltage gain ni yang you yang you kena belajar apa ni? Yang you kena sini ni chapter 5 voltage gain ni. Tapi you boleh tengok dekat the same datasheet pada atas ni dia dah give the equation iaitu AV equal to AV adalah gain amplifier ataupun gandaan voltage. Berapa gandaan voltage adalah V out or divide by V in. So you dapat tadi V out berapa kat sini, ni peak to peak, V in tu berapa, V in berapa peak to peak. So nilai ni you bahagi dengan nilai ni, dapatlah voltage gain. Selesai kot. Okay, next we also got set as increase the input signal into VS until clipping is observed. Okay, dia minta you orang kata increase you punya ni increase you punya value. So you kena close. Okay, contoh tadi saya buat 15 mili, cuba you buat 10. Okay.
Okay, run. Okay, masih start clap. Lah. Okay. Actually dia masih okay. Masih tak terpotong Ni okay. Okay, ni saya ada laras 30 mili. You can cari lah berapa sampai, contoh saya buat 35. Okay. Okay, nampak dia dah terpotong kat bawah ni. Cuba saya naikkan lagi 36. Okay, nampak dia terus terpotong. Lebih jelas kalau saya lebih tingkatkan lagi lah. Saya buat 40. So, memang terpotong. Nampak dia dah start potong. Kat situ yang you kena cari. Laras dan cari. Laraskan nilai ni dan cari anti-clipping observe. Maksud dia dan reduce the input anti-maximum. Maksud dia you kena cari. Ni in case anti-clipping observe. Tadi you nampak 35 dia dah start clip Dan cuba you 35 you kurangkan lah 34, 33 sampailah you tak nampak langsung dia clip dan observe dan you recordkan. Maksud dia daripada 35 ke bawah tu you kena observe lah 34.5 ke 33.5 ke yang dia punya value, dia punya signal tak clip, tak terpotong dah record lah. Maksud dia record kat sini yang betul-betul maksimum value yang tak terpotong. Dia faham maksud dia kena reduce. Macam tadi kita buat 35 dia dah clip, 30 belum. So antara range 30 hingga 35 you kena cari value. Sampai what the maximum value yang menyebabkan dia tak clip. So you kena cari lah. Antara 30 mili ke 35 M. You test lah. 31.5, 32.5 you test. Boleh soalan dan contoh 32.5 tak clip. Tiba-tiba 33 mili clip. So you ambil lah 30.5, you lukiskan 32.5 punya result. Kat sini Next, set. Dia dah mention pula 30 mili remove. Okay, set BS 30 mili dah remove. Set 30 mili. And next, you kena dia kata apa? Remove 470. Ni Okay, first bila compare lah. Okay, ini waktu kita tak remove. Nampak cantik. Maksud dia kalau tengok sini value dia okay, ni 1 2 3 4 lebih kurang 4.5 1 2 3 4 1 2 okay, 1 2 3 4 5 lebih kurang ni 5 ni 4.5 dia macam tak ni sangat tak ni apa ni tak orang kata tak sama antara atas dengan bawah. Yang ni 4.5 1 2 3 4 4.5 yang ni 1 2 3 4 5 lebih kurang 5. Itu ketika ada ni lah, ada kapasitor ni. So soalan dia suruh ubah remove bypass kapasitor. So kat sini you kena remove ni yang ni you kena remove. Saya just disconnect saja. So bila saya ni maksud saya remove kita disconnect. So you cuba you play balik. Nampak output kita jadi terlampau kecil. Nampak output kita jadi terlampau kecil. Ni 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, mungkin 0.25 lah, lebih kurang kita tak cakap. So maksud dia peak to peak 0.1 je satu lah. Peak to peak je satu. Sebab value dia berkurang. Betul. Kalau tadi 4 hingga 5 value dia sekali sampai 1 je jadi. Kat situ kita kena jawab soalan dia. Dan measure the output waveform and calculate the rotating gain. V out berapa peak to peak. So maksud dia 30 mili ni you bagilah V out peak to peak. Kira sendiri lah berapa. Dan AV you dapat AV.
Compare the voltage gain obtained with and without the pipe. Ni compare kan. And why does the emitter amplifier increase the voltage? You boleh nampak kan, bila kita sambung, kenapa dia value dia besar. Itu satu part yang you kena tengok balik. Boleh? Bila kita sambung, kenapa value dia besar. Okay, boleh? Secara umumnya apa yang saya nak cakap, tak boleh lukis lah pula. Siapa pula baru masuk? Apa yang baru masuk? Tanya. Selamat datang, baru sampai. Nak habis ni. Okay. Saya just nak tunjukkan anda. Okay, macam mana soalan ni punya cerita lah. Sebab sekarang ketika untuk untuk DC analysis. Untuk AC analysis ya. Ni kita punya saya nak sambung. Okey. Ketika ada tadi kita ada RE ya. Ketika kita ada RE bawah ni. Ni ground lah. Ketika AC analysis. Kapasitor dia punya fungsi ketika DC. Ni ketika DC, apa yang berlaku terhadap kapasitor ni? Dia akan jadi short. Ketika AC, sebut AC tapi cakap DC. Sorry ni AC. Ini DC. Ketika AC dia short, tapi ketika DC dia open. Dan ingat kita dalam AC analysis, betul kita dalam AC analysis. So dalam AC analysis, condition ni berlaku lah, iaitu dia short. Ketika kita letak, kita connectkan kita punya kapasitor. Kita connect ketika AC analysis, nampak dia short. Bila short, dia jalan terus. So RE ni tak berfungsi. Dia faham? Short dia short tak berfungsi bila ada kapasitor. So bila RE tak fungsi, voltage tak drop pada RE. So you nampak lah, voltage tak drop pada RE ketika ada maksud dia ketika ada kapasitor, dia akan short. Bila short, RE ni tak berfungsi. Bila RE tak berfungsi, voltage tak drop dekat RE. So maksud dia output dapat maksimum value daripada transistor ni sebab dia short. Tapi ketika dia tak ada, transistor tak ada, kita tak connect, so RE ni berfungsi macam ni lah. Ketika ni tak ada, so ketika AC analysis, benda ni R4 ni ataupun RE ni akan wujud lah. Bila R4 ni ada, akan ada voltage drop kat sini. So bila voltage drop kat sini, sebab tu current dia tak supply kat sini lah. So voltage kita dapat pada maksimum. Dia faham tu perbezaan dia lah. Hopefully you clear untuk jawab soalan nombor D. Dan explain when clipping bracket ni amplifier. When. Yang kat situ you belajar BJT tu lah. Kita laraskan nilai. Macam tadi kita laraskan nilai Q. So actually dia ada limitation antara saturated region and cut off. Itu sebab dia lah. Aku explain saja. Ni purpose saya dah cakap tadi, condition dia. So actually purpose untuk C1 C2 adalah nak split lah antara AC dengan DC. Dan you mention lah convention. Okay, selesai. Untuk lab 4, saya tak tunjuk semua. Saya skip part-part yang saya tunjuk satu contoh. Iaitu yang ada part you just tiru the same method. Tapi hopefully you clear lah untuk lab 4 punya activity. Okay, boleh? Ada beberapa soalan untuk lab 4?
Ngam-ngam 40 orang ni. Tutup sesi 8. Attendant. Okay, ada persoalan? Ada apa-apa soalan lagi? Oleh anak-anakku sekalian. Tak ada, sir. Ya. Okay lah. Save. Okay, kalau tak salah, terima kasih. Apa-apa persoalan lepas ni boleh tanya, dan deadline untuk dapat 24 minggu depan ya. Sorry, 31 bulan. 31 bulan 31 bulan. Itu kat link tu 31 bulan. Saya set 31 bulan. So, last day in 2020 ni lah. Kita submit punya analytical report dengan punya link video untuk lab and lab 4. Tunjuk part by part untuk video. Kita tunjukkan part by part. Okay, boleh. Kalau tak ada masalah, itu saja kot dekat saya. Terima kasih atas masa yang diberikan. Yang baru masuk tu hopefully boleh cater lah. Saya pun tak janji bila saya nak upload. Sebab sekarang tengah sibuk benda lain ni. Okay. Tak tahu apa, saya tangguh dengan kalkulator majlis langsung ke mas. Ni kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam, Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih.